A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صدقا وإيمانا كاملا آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Baik, alhamdulillah thumma alhamdulillah, hari ini insyaallah kita sambung siaran kita bacaan bersama pagi-pagi. Insyaallah semoga kita istiqamah lah, tak kira lah di mana kita berada, semoga setiap hari adalah satu waktu yang kita khususkan untuk diri kita dan Allah dalam bentuk ibadahnya yang dinamakan membaca ataupun tadabbur Al-Quran. Di mana kita dah difahamkan oleh tuan-tuan guru kita, sesungguhnya ibadah selepas perkara-perkara fardu, antara ibadah ataupun zikrullah yang terbaik ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Ya, jangan lupa. Dan waktu bila yang paling afdal untuk kita tadabbur Al-Quran atau membaca Al-Quran dan bacaan, kita dah dipimpin oleh petunjuk daripada baginda Rasulullah SAW. Bacaannya ialah sebelum syuruk. Itu sebahagian daripada budaya ibadah. Budaya ibadah kita daripada awalnya bangun pagi, kerjanya tahajud dan witir, zikrullah, doa. Kemudian kita semayang solat sunat fajar. Lepas semayang sunat fajar kita berdoa, nak tunggu iqamah. Dapat iqamah, lepas semayang kita zikir lagi, kita mengaji dan sebagainya, insya-Allah. Hari ini kita baca 4 ayat saja, pendek saja daripada surah baru An-Nahl. Nahl ataupun Nahli, bergantunglah pakar-pakar bahasa Arab kat sini dia pandai menyebutnya. Jadi saya biasa sebut An-Nahl. Tuan-tuan guru banyak sebut An-Nahli, Nahli ya. Wallahu alam, surah lebah. Surah lebah ni diambil daripada, yang biasalah ulama meletakkan nama lebah ni ada 2 nama. Yang mungkin kita boleh kongsi hari ini, yang dipilih oleh jumhur untuk dibukukan ni, tidak masuk dalam mushaf ialah An-Nahli, sebab daripada 2 ayat daripada Allahumma salli ala 60 lupa dah 68 69. Mari kita balik kejap muka surat 68 69 surat 274, betul lah 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahl. Daripada ayat itulah. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung ganang, di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibina oleh manusia, dan seterusnya. 68. 2 ayat je. Atas sebab 2 ayat ni ulama pun meletakkan namanya lebah, surah lebah. Sebab nama lebah ni tidak disebut khusus di dalam Al-Quran, melainkan pada 2 ayat ni je. Pada 2 ayat ni je. Itulah kita ambil sikit sebanyaklah bagaimana nama-nama diberikan kepada ayat-ayat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan petunjuk kepada pemberian nama ni juga datang daripada sebuah hadis di mana sahabat mendengar Rasulullah kata, bacalah surah lebah. Jadi sebab itulah sebab dia ambil nama surah lebah. 2 ayat tu nanti kita tadabbur apa makna sebenarnya surah lebah ni ya. Ada satu lagi nama mungkin saya kongsikan, nanti saya tengok nota saya ini. Ulama salafus soleh, pada ulama silam ada juga membagi surah ni sebagai surah An-Ni'am. Ni'am tu sebab daripada pelbagai manfaat, nikmat-nikmat yang Allah pertontonkan yang dikurniakan kepada makhluknya datang daripada surah ni. An-Ni'am ya. Wallahu alam. Kita ambil sikit sebanyak ni surah Makkiyah. Macam biasa ulama memberi pandangan mereka di mana turunnya surah-surah ni. Untuk surah An-Nahli ni, jumhur ulama berkata surah Makkiyah. Surah Makkiyah melainkan 1 atau 2 ayat saja di hujung surah. Pun saya dah lupa surah ayat yang mana tapi tak pentinglah, sekurang-kurangnya kita faham apa makna Makkiyah, Madaniyah. Wallahu alam. Insya-Allah hari ini kita baca ayat 1 sampai 6. Pendek je hari ini insya-Allah. Silakan kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat ya, adik keluarga kat rumah tu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh.
سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم. Terjemahan. Ketetapan Allah pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepatkan kedatangannya. Maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia daripada apa yang mereka persekutukan. Ketetapan Allah ialah hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang musyrik. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, iaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahawa tiada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Dialah yang menciptakan manusia daripada air mani, namun ternyata manusia menjadi pembantah yang nyata. Dan dialah yang menciptakan haiwan ternakan untukmu. Padanya ada bulu yang memanaskanmu dan manfaat lain. Sebahagiannya kamu makan. Dan haiwan ternakan itu memberikan pandangan yang indah kepadamu ketika kamu membawanya kembali ke kandang serta ketika kamu melepaskannya ke padang penggembalaan. Tafsir Jalalain. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dia menciptakan langit dan bumi dengan bersungguh-sungguh. Ta'ala amma yushrikun. Maha tinggi Allah daripada berhala-berhala yang mereka persekutukan bersamanya. Khalaqal insana min nutfatin. Dia telah menciptakan manusia mulai dari mani hingga menjadi manusia yang kuat lagi kekal. Fa'idha huwa khasimun. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang sangat memusuhi. Mubinun. Yang nyata. Lalu Allah menerangkan bantahan manusia yang tidak percaya adanya hari kebangkitan melalui firman-Nya yang lain, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh. Surah Yasin ayat 78. Wal an'am. Dan binatang ternak seperti unta, lembu dan kambing. Khalaqaha lakum. Dia telah menciptakannya untukmu, iaitu sebahagian daripada manusia. Fiha dif'un. Padanya ada kehangatan. Bulu dan kulitnya dapat dibuat pakaian dan selimut untuk menghangatkan tubuh kamu. Wa manafi'un. Dan pelbagai manfaat daripada anak-anaknya, air susunya dan dapat dijadikan sebagai kenderaan. Walakum fiha jamalun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya sebagai perhiasanmu. Hina turihun. Ketika kamu membawanya kembali ke kandangnya di waktu petang hari. Wahina tasrahun. Dan ketika kamu mengeluarkannya daripada kandangnya menuju ke tempat penggembalaan di waktu pagi hari.
Tafsir At-Tabari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sambil menerangkan kepada makhluknya alasan-alasan mereka untuk mengesakannya, bahawa tidak benar adanya Tuhan selain daripada Dia. Wahai manusia, Tuhan kamu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan seimbang. Dialah yang hak sendirian dalam menciptakannya. Tidak ada sekutu baginya dalam mendirikan dan mengadakan langit dan bumi itu. Tiada penolong baginya. Maha tinggi Allah daripada apa yang telah mereka sekutukan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Tuhan kamu itu maha tinggi dan maha tinggi daripada sekutumu dan pengakuanmu terhadap Tuhan-Tuhan selain daripadanya. Maka hilangkanlah keyakinan bahawa Dia memiliki tandingan, sekutu atau pembantu. Sesungguhnya tiada Tuhan selain daripada yang telah menciptakan, menumbuhkan dengan kehendaknya sendiri, dengan kehendaknya seperti diciptakannya langit dan bumi. Dia memulakan penciptaan tubuh-tubuh, kemudian Dia memulakan yang baru lagi tanpa sesuatu bahan. Hal itu tidak akan terdapat pada kekuasaan siapa pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan Maha Gagah, yang tidak layak ibadah kecuali untuknya, dan tidak dibenarkan pengesaan selain daripadanya. At-Tabari. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita sambung Riyadhus Shalihin, kita tengok semula tafsiran sedikit. Saya nak kongsi satu hadis daripada himpunan tafsir Ibnu Katsir. Dan penerangan ayat 3 ke 4 tu. Ayat 3 dan 4, mari kita tengok ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala 'amma yusyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dialah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maka maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Dialah yang menciptakan manusia daripada air mani, namun ternyata manusia menjadi pembantah yang nyata. Daripada dua ayat ni, ayat ni senang ya, insya-Allah. Ya, insya-Allah kita boleh faham yang mana diperkuatkan lagi akidah kita dengan saranan bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala kebenaran al-haq. Ini perintah untuk kita kembali mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sekali-sekali mempersekutukan Allah dalam bab dengan melihat kejadian langit dan bumi. Ini bab ni. Kemudian dialah yang menciptakan manusia daripada air mani. Hinanya kita ni dicipta daripada air mani saja. Air mani. Allah Adam diciptakan daripada tanah. Allah peringatkan lagi kita ni sebenarnya hina je. Walaupun dalam ayat-ayat sebelum ni kita dibacakan ketika Allah menjadikan makhluk yang dinamakan Adam tu, ditiupkan rohku ke dalamnya. Maka manusia ni ialah sebaik-baiknya ciptaan ya. Tetapi kita ni yang keluar ni daripada cucu-cucu Adam ni daripada air mani saja, air mani. Ada sebuah hadis di mana riwayat Allahumma shalli ala Muhammad. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad Ibnu Majah daripada Bishr al-Jahshi. Beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan dia meludah ke tapak tangan dia. Lalu beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk betul-betul ludah tapak tangan. Beliau bersabda, Allah Taala berfirman, hai anak Adam, mana mungkin kamu melemahkan aku, dan aku telah ciptakan kamu dari benda yang seperti ini, air mani itu, hina je dan terbatas sikit je, sehingga setelah aku sempurnakan kejadianmu dan aku jadikan susunan tubuhmu seimbang, kamu berjalan dengan kedua kakimu dan di bumi ada tempat kuburan bagimu, lalu kamu kumpulkan harta dan kamu kikir sehingga ketika kamu telah nak meninggal, kamu berkata aku akan bersedekah. Dah sakaratul maut dah. Setelah kamu berada di sakaratul maut, kamu berkata aku akan bersedekah. Dan bilakah waktunya sedekah tu? Dah sakaratul maut tak boleh nak sedekah Tapi kena ambil itu satu bab hadis ni ialah bab sedekah. Okey, jangan tunggu sakaratul maut. Yang keduanya bab kita ni jadi hina je. Seolah-olah dalam hadis ni Rasulullah ludah ke tangan dia, tengok.
Air mani tu hina je kalau tidak dipancarkan pada tempat yang suci. Ya. Boleh jadi dosa pula tu. Kalau berzina dan sebagainya kan, hina je sebenarnya. Tapi bila kita disatukan dengan cara yang benar, maka lahirlah kita ni daripada jalan yang betul. Ya, macam tu. Tapi boleh saja air mani tu dipancarkan tempat yang haram. Begitulah kata-katanya. Ingat, tak adalah besar mananya kita manusia ni. Cerdik mana pun Allah bagi, ilmu apa pun Allah bagi pada kita. Macam-macam ciptaan manusia buat ni kita pun dah pelik kan. Telefon saya menyala pun saya tak pandai lagi nak cerita macam mana boleh menyala telefon aku ni. Saya tak pandai lagi. Boleh bercakap dengan orang luar negara sekarang ni tengok handphonenya. Teknologi tu mungkin kita faham lah, sinaran, tapi tak faham. Nak membuat tak pandai. Itu ilmu manusia. Boleh buat teropong ke langit langit pertama, tapi Bima Sakti ke berapa tak tahulah macam mana boleh nampak. Itu ilmu manusia. Tapi ilmu Allah lagi besar. Ya. Wallahu a'lam. Kita ambil sikit pada situ. Ya. Baik, teruskan. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Dalam segala sesuatu yang diciptakan Allah di langit-langit dan bumi, terdapat tanda-tanda yang agung yang menunjukkan kesempurnaan keesaannya, kekuasaannya, rahmat dan hikmahnya. Sebutan langit menggunakan bentuk jamak, plural, iaitu as-samawat, langit-langit. Sedangkan sebutan bumi menggunakan bentuk mufrad, tunggal, iaitu al-ard. Penggunaan bentuk jamak menunjukkan bahawa langit itu berjumlah 7. Sebagaimana Allah berfirmankan dalam beberapa ayat, antara lain firman-Nya, Allah yang menciptakan 7 langit dan daripada penciptaan bumi juga serupa. Surah At-Talaq ayat 12. Bumi, sungguh Allah tidak menyebutkannya di dalam Al-Quran kecuali dalam bentuk tunggal, kerana mengandungi makna jenis yang meliputi seluruh bumi. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya, Allah yang menciptakan 7 langit dan daripada penciptaan bumi juga serupa. Maksudnya sama dalam jumlah, bukan dalam sifatnya. Bahkan langit lebih besar daripada bumi. Hadis An-Nabawi. Daripada Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, syaitan tidak akan pernah berhenti mendatangi seseorang di antara kamu, lalu bertanya, siapa yang menciptakan langit? Maka orang itu akan menjawab, Allah. Kemudian ia bertanya lagi, siapa yang menciptakanmu? Maka orang itu menjawab, Allah. Lantas ia bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Maka apabila seseorang di antara kamu mengalami hal sedemikian, hendaklah ia berkata, aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis Qudsi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis riwayat Bukhari. Baik, alhamdulillah, maka benarlah ya. Akulah raja, manakah raja-raja lain? Title raja di dunia ni dunia aja. Ya. Besar mana pun kita hormat pada raja-raja di dunia ni, Allah lah raja yang sebenar. Ya. Al-Malik, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, yang mencipta dunia ni, ya, yang maha pemurah, yang maha penyayang, semuanya Allah, ya. Tapi dunia ni pun kalau kita menghadap raja pun kita berdebar, pakai kemasnya, beli songkok barunya, pergi kedai toko gundal beli songkok, semata-mata nak jumpa raja ataupun anak-anak baginda sultan, kita pun dah lawa dah susun perkataan-perkataan kita macam mana nak cakap depan raja, depan anak-anak raja, majlis-majlis rasmi, kita bersedia. Apatah lagi dalam sehari 5 kali sehari kita nak bertemu Allah, dalam bentuk kita bersolat kepada Allah. Pun kena lagi lawa. Itu sebesar-besar raja. Ya. Akulah raja, di manakah raja-raja bumi? Adakah engkau nak mensekutukan aku dengan siapa-siapa kat dunia? Tak ada, ya. Ingat. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha. Syaitan tidak akan pernah berhenti mendatangi seorang di antara kamu lalu berkata, siapa yang menciptakan langit? Maka orang itu menjawab, Allah.
Kemudian ia bertanya lagi, siapa yang mencipta kamu? Maka orang itu menjawab, Allah. Lantas dia bertanya lagi, siapa yang menciptakan? Allah. Bila dah sampai sini, kita disarankan untuk kata, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Hadis riwayat Ibn Hibban, hadis sahih Ibn Hibban. Jadi syaitan ni nak ditekan kat sini. Syaitan ni dia menipu kita sesuai dengan keadaan diri kita. Yang lara, yang tak ada ilmu, yang tak pegang agama, dia biar lara. Minum arak, berjudi, berzina, tak solat, makan rasuah, tak makan babi je. Macam biasalah orang Melayu. Buat dosa apa buat, jangan makan babi. Makan babi. Dia tipu macam tu. Yang ada ilmu dengan cara ada ilmu. Ulama dengan cara ulama. Begitu. Semua ditipu-tipu. Jadi nak mengelak tipu daya daripada syaitan ni, kita kena belajarlah sikit. Belajar sikit. Ada kitab nama Talbis Iblis, tipu daya syaitan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ada ringkasan-ringkasannya pun. Nak berguru, mai join kami hujung-hujung minggu Masjid Tengku Empu Al-Azhar. Ada disyarahkan sebulan sekali dia pun kitab tu, Talbis Iblis. Ringkasan yang dah dibuat daripada Dr. Zahiruddin. Kita kena belajar sebab syaitan ni menipu semua golongan dengan strategi yang pelbagai. Pemimpin dengan cara pemimpin, ilmuwan dengan cara ilmuwan, ulama dengan cara ulama. Kita yang jahil ni pun sama. Sentiasa ditipu daya oleh syaitan. Na'udzubillah min zalik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ingat, itulah kita, tak ada benda lain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu je yang kita nak. InsyaAllah. Besok kita sambungan daripada ayat 5-6 dah mula cerita ternakan. Apa ternakan yang kita boleh ambil manfaat, apa ternakan yang boleh kita makan, apa yang haram dimakan. Ada binatang kalau kita bela tak boleh makan, haram. Tapi kalau yang liarnya halal. Besok insya-Allah kita jumpa. Sama ada dibawa dalam tafsir ni ataupun besok saya kongsilah pepah-pepah sikit daripada beberapa ayat pada ayat 7 sampai 14. Tak susah mana insya-Allah. Mudah-mudahan kita faham. Tapi tujuan kita pagi-pagi ni, ingat, bukan nak jadi ulama pagi-pagi ni, membaca bersama je pun. Tapi nak ambil sunnah kita ni sebagai kita membuka majlis ilmu kat mana-mana saja kita berada. 2, kita menjadi penuntut ilmu. Kita dah baca hadis sebelum ni kan. Tingginya darjat penuntut ilmu ni didoakan oleh siapa? Malaikat. Malaikat lagi. Seluruh makhluk termasuklah dalam hadis tu. Semua tengok ke atas, ni tengok ke bawah. Apa? Malaikat semua masyarakat langit mendoakan kita ni. Masya Allah, itu pun tak terbayang. Dan seluruh makhluk di dunia ni termasuk dalam hadis tu, ikan-ikan di dasar lautan. Banyak tu. Bilion-bilion makhluk dasar lautan tu. InsyaAllah. Besok kita sambung sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma faqihna fid din. وعلمنا تعويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kekalkan kami istiqamah ya Allah dalam tadabbur, memahami ayat-ayat suci Al-Quranmu, dalam istiqamah dalam ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma astur auratina indaka bisitrikal jamil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan kita, tak tergolek minum kopi. InsyaAllah kita jumpa besok InsyaAllah. Assalamualaikum.